Zara yang rakam kan? Zara backup. Oh, saya nak rakam tak apa. I backup je. Ah, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat tengah hari. Jadi kehidupan kita pada hari ini adalah untuk melaksanakan tugasan wawancara bagi subjek KPG 3013 Insan Guru Profesional, dan kita didatangkan dengan seorang guru daripada SK Sri Boleh, seorang guru prasekolah SK Sri Boleh. Jadi kami akan bertanyakan beberapa soalan dan cikgu boleh memberikan pendapat dan juga pandangan berkenaan soalan-soalan yang diberikan. Tanpa melengahkan masa, saya akan mulakan. Pertama sekali, saya Muhammad Zulfikri bin Azman. Kita akan pergi ke soalan pertama. Boleh cikgu? Cikgu boleh buka mic? Okey, boleh. Okey. Untuk soalan pertama, boleh cikgu ceritakan sedikit berkenaan latar belakang cikgu? Okey, nama cikgu Puan Nurjati Liza binti Muhammad Ridwan, berasal dari Batu Pahat, Johor. Mengajar di Sekolah Kebangsaan Sri Boleh, Batu Pahat, Johor. Mempunyai 4 orang cahaya mata. Cikgu pun dah besar-besar. Pengalaman cikgu mengajar selama 27 tahun, tapi prasekolah dalam 7 tahun. Yang lain dah diarus perdana. Okey. Terima kasih cikgu. Tak tanya lagi cikgu dah berkhidmat. Berapa lama cikgu dah jawab? Okey, tak apa. Kita skip ke soalan yang ketiga. Berkenaan mengapa cikgu memilih profesyen perguruan ataupun pendidikan sebagai kerjaya cikgu? Cikgu memilih kerjaya sebagai seorang pendidik ni sebab ayah cikgu pun cikgu juga, dan di kalangan keluarga cikgu pun ramai warga pendidik lah. Sebab tu cikgu pun berminat menjadi seorang pendidik, dan anak-anak cikgu pun ada yang yang menjadi seorang bakal menjadi seorang pendidik. Itu dah antaranya. Okey, baiklah. Macam untuk soalan kelima, saya rasa dah menjawab berkenaan apakah role model yang cikgu jadikan sebagai inspirasi untuk menjadi seorang yang guru berkaliber. Ayah cikgu sendiri, betul cikgu? Betul. Cikgu memang seorang guru lah, tapi cikgu agama Islam sampai mungkin lah guru. Saya tu yang cikgu bercita-cita nak jadi seorang pendidik. Saya rasa untuk bahagian saya dah habis. Kita teruskan kepada rakan saya. Okey, boleh. Okey, Assalamualaikum dan selamat tengah hari cikgu. Okey, terima kasih saya perkenalkan dahulu nama saya. Nama saya Nordiana binti Muhammad Asri. Okey, seterusnya saya akan ke bahagian B, iaitu berkaitan dengan pengalaman cikgu. Okey, boleh cikgu bagi tahu sedikit tentang jawatan yang telah cikgu sandang sepanjang tempoh cikgu berkhidmat? Sepanjang cikgu berkhidmat, macam-macam jawatan yang cikgu dah lalui. Jadi pengurusi panitia bahasa Melayu, jadi pengurusi Islam, jadi pengurusi Bilik Guru, AJK, PIBG, bendahari PIBG. Banyaklah yang terlibat sekarang. Cikgu mengajar prasekolah, cikgu megang setiausaha permuafakatan. Itulah banyak jawatan yang cikgu dah lalui lah.
Okey, seterusnya, soalan yang seterusnya. Okey, apa pandangan pendapat cikgu berkenaan dengan mengajar ni dalam salah satu profession? Mengajar sebagai profession memang satu bidang yang sangat mulia lah. Kalau dari macam cikgu memang dari dulu ngajar tahap 1, maknanya kalau kita dapat murid yang yang belum tahu tak kena ABC nombor, tapi kita mengajar apa ni budak dapat macam satu kepuasan pada diri kita, kepuasan lagi budak tu pun dia macam kita mengajar sekolah rendah, memang kalau apa namanya tu budak dapat, budak pandai tu dia akan hormat kita. Memang mulia lah jadi seorang pendidik ni. Okey cikgu, soalan yang seterusnya. Okay. Soalan yang ketiga iaitu apa kaedah pengajaran yang sering cikgu gunakan semasa cikgu mengajar di dalam kelas? Kaedah yang biasa cikgu gunakan memang tak ada dua hala lah antara guru dengan murid. Cikgu memang memang banyaklah mendengar yang budak nak sampaikan ke, nak beri pendapat, kita mesti kena kena dengar lah. Kaedah yang itu baru macam lagi mesra, lagi macam seronok lah jadinya dalam sesi pengajaran. Janganlah cikgu je cakap, budak dengar. Cikgu akan dengar pendapat budak-budak, anak-anak murid cikgu lah. Sampai di prasekolah pun gitu juga. Kaedah pengajaran yang sering cikgu gunakan kaedah interaksi dua hala lah kan cikgu? Ya, interaksi dua hala. Itu yang lagi bagus lah. Lagi bagi murid-murid yang bermasalah ke di skor rendah, sepatutnya macam tu. Jangan bagi budak dengar je macam tu lah. Kita mesti dengar pendapat dia. Kalau yang betul kita bagi pujian, kalau macam yang tak berapa betul, nanti kita bagi nasihat dia pun macam tu lah. Okey cikgu, soalan yang terakhir daripada saya. Okey, apakah bahan bantu mengajar yang sering cikgu gunakan semasa cikgu mengajar di dalam kelas? Kalau macam dululah tak ada ICT, memang kita banyak gunakan IBM, kita buat sendirilah IBM ataupun carta-carta. Tapi sekarang ni banyak kita menggunakan ICT lah. Di kelas-kelas pun memang semua dah ada smart TV, kita mudahlah gunakan ICT, video-video, YouTube untuk pengajaran lebih menarik lah bagi murid-murid, terutamanya murid prasekolah. Seloknya macam tu lah, kalau kita cakap aja dia tak menarik lah kan. Macam YouTube yang ada tu memang dah menarik, kita sampaikan pada dia baru dia lebih faham lah. So untuk pengajaran dan pembelajaran. Okey, kiranya sekarang ni cikgu banyak menggunakan media massa lah kan untuk bantu mengajar cikgu. Okey, itu saja soalan daripada saya. Saya serahkan ke sesi yang seterusnya kepada rakan yang seterusnya. Okay, Assalamualaikum cikgu. Nama saya ialah Aina Tasha binti Abu Bakar. Saya adalah orang seterusnya yang akan mewawancara guru bagi soalan seterusnya. Okay, soalan pertama dari saya ialah bagaimana macam tak berapa dengar. Sorry. Okay, soalan pertama dari saya, bagaimanakah guru mengekalkan kawalan di dalam kelas? Kawalan guru macam kaedah yang cikgu gunakan, memang cikgu akan meronda lah setiap meja apa yang mereka buat, mereka faham latihan-latihan tu. Kadang-kadang kita beri penangan, dia tak faham, tapi tiba masa buat latihan tak faham, memang cikgu akan bergerak lah dari meja ke meja untuk melihat untuk kawal kelas. Kalau kita macam cikgu duduk kat depan aja, budak-budak kat belakang kadang-kadang ada yang main. Kawalan kelas tu memang penting. Kalau macam murid senyap, murid faham, murid dengar cikgu cakap,
mudahlah dia terima pelajaran. Tapi kalau macam dia cakap ke, main ke, berhayal ke, tidur ke, memang tak boleh lah. Maknanya cikgu tu memang kena itulah, bergerak lah dari meja ke meja. Kalau masa pengajaran baru kita ke depan, kita tengok, tanya, faham, macam tu. Kawalan murid memang penting. Kalau bising memang kita tak boleh buat pengajaran lah. Okey cikgu. Soalan kedua, bagaimanakah cikgu mengetahui bahawa murid cikgu telah dapat menguasai atau memahami pelajaran yang diajar? Okey, itu kalau cikgu tengok dari hasil hasil kerja yang dibuat, kita akan buat, biasa kalau tu kita akan buat ulangan dalam berapa tu lagi, kita berapa minggu kita buat ulangan. Dia faham tidak apa yang kita ajar, terutamanya kalau macam matematik, matematik awal, kalau sains tu mudah sikit. Bahasa Inggeris, bahasa Melayu tu memang kita kena tengok dia faham ke tak faham dari hasil kerja ni lah, daripada kita soal jawab dengan dia. Mungkin kita dah mengajar tambah minggu lepas, minggu ni kita ajar, dia faham ke tidak konsep tambah ke kalau ni kan makin bertambah nombornya tu, kita tengok dari itulah hasil murid tu lah, hasil kerja murid tu, jawapan. Okey cikgu, jadi cikgu apa yang saya faham, untuk kita nak tahu cara murid tu memahami isi pelajaran tu, jadi cikgu kena ulang-ulang dan bersoal jawab dengan murid. Okey cikgu. Betul. Okey, seterusnya. Kalau macam tak faham, kita buat tadi tu banyak kali lah dia budak lebih faham. Tapi kalau kita budak tu faham, maknanya kita tengok hasil kerja dia, kita tahu. Okey cikgu. Kan ke jawapan ke tu memang nak kena ulang kali lah. Ulang kali macam tu. Okey cikgu. Untuk soalan seterusnya, apakah cabaran yang paling sukar yang pernah cikgu hadapi dalam sekolah? Oh, cabaran cikgu dulu ngajar Rus Perdana tahap 1 dan ada program Linus masa tu. Linus tu maknanya kita akan buat apa nama tu? Buat ujian dari KPM. Lepas tu kalau yang tak lulus, kita akan bimbing, kita buat verifikasi, dah tu dalam berapa bulan dia setahun dua kali itulah KPM nak data tu memang mencabar betul lah. Bagi yang tak lepas tu maknanya budak yang lemah lah. Cabaran kita nak sampai dia boleh lepas Linus tu sampai dia kosak 1 sampai kosak 12. Maknanya kalau macam kalau tak lepas tu kita kena buat verifikasi pada dia. Tapi kalau macam sekarang cikgu prasekolah, cikgu ngajar prasekolah, cabarannya dalam 5 tahun tu, budak 5 tahun memang belum pernah sekolah, memang tak kenal huruf, tak kenal masalah nangis ke, macam-macam. Tapi kalau kalau dah 6 tahun ni senang sikit lah bagi kita nak kawal murid, budak dah pernah pengalaman sekolah. Yang paling sekarang lah kalau ikutkan cikgu, murid tak berapa kenal nombor, huruf, nak membaca suku kata. Itu memang cikgu selalu buat. Setiap pagi cikgu datang pukul 7 sampai 7.30 tu, kadang-kadang larut sampai 7.45, cikgu akan buat bacaan saja. Setiap seorang cikgu akan tengoklah setiap hari tengok. Dia tak perubahan tu lah. Biasanya 3 bulan macam tu, insyaAllah lah budak yang 6 tahun tu dah boleh baca lah, baca KB. Okey cikgu, kalau yang itu cabaran di dalam sekolah. Okey, ini untuk cabaran di luar sekolah. Apa cabaran yang dilalui sepanjang perkhidmatan sebagai pendidik? Cabaran di luar kawasan sekolah. Cabaran apa ya?
macam cikgu duduk kawasan kampung ni tak adalah macam cabaran sangat. Kalau dulu disiplin budak lah, budak main dalam parit pun kita kena tegur. Kadang-kadang dia pergi ke surau, masjid tanpa ibu bapa, kita pun kena tegur sebab kita guru. Kalau kita tak tegur, nanti orang tunjuk pada kita lah kenapa guru tak tak bimbing anak murid, padahal kat sekolah kita dah bimbing. Tapi kalau kat luar sekolah kita tak tegur, kadang-kadang ada ibu bapa kita nak tegur pun segan juga kan. Kalau kita tak tegur, orang pun salahkan guru juga. Itu lah cabaran guru, memang macam tu lah. Kalau dia kata kita tak ajar beri salam, orang luar tengok kita lain macam lah kalau anak murid kita buat salah. Padahal kita kat luar kawasan sekolah, tanggungjawab ibu bapa pun ada juga kan, perlu juga kan. Jawab tak? Menjawab. Okey cikgu, seterusnya yang terakhir untuk saya, apakah program yang telah dijalankan oleh cikgu yang melibatkan ibu bapa pelajar? Banyak program cikgu. Inilah cikgu beritahu program yang cikgu sekarang lah prasekolah. Program sekarang ni biasanya kita akan buat program makanan sihat. Memang ada tu lah, makanan sihat. Lagi program hari raya bersama ibu bapa, program sambutan hari lahir, convocation, sambutan hari raya dah. Namanya tu program hidup gaya sihat. Tu kita ada buat lah untuk prasekolah lah. Kalau program sekolah banyak lagi lah, Maulud Nabi pun ada. Kita akan buat bersama ibu bapa lah biasanya. Game Disari Solat pun kita ada buat untuk budak prasekolah. Kita ajukan bersama dengan cikgu agama Islam lah biasanya. Okey cikgu, itu saja daripada saya. Seterusnya. Assalamualaikum cikgu. Nama saya Sharifah Mahfuzah binti Azmi. Seterusnya saya akan sambung mengenai soalan bahagian C, iaitu pandangan peribadi. Soalan pertama daripada saya, apakah matlamat peribadi cikgu sebagai seorang guru? Matlamat cikgu kalau jadi seorang guru tu memang nak tengoklah kejayaan anak murid. Dari anak murid macam cikgu dah ada pengalaman 27 tahun tu, ramailah dengar kejayaan-kejayaan anak murid cikgu. Cikgu rasa bangga lah, gembira kalau kita ngajar dari satu dah kenal. Dari tak kenal huruf, dia baca, sekarang dah masuk universiti, dah jadi berkejaya, yang cemerlang. Alhamdulillah, itu memang harapan cikgu lah semua. Okey cikgu, soalan kedua, bolehkah cikgu kongsikan bagaimana cikgu mengatasi perubahan dalam suasana pendidikan masa kini? Macam cuba, apa dia? Bolehkah cikgu kongsikan bagaimana cikgu mengatasi perubahan dalam suasana pendidikan masa kini? Perubahan ya. Kalau perubahan untuk sekolah rendah lah. Kalau macam cikgu dulu, perubahan cuma kita ngajar gunakan dapur, gunakan ABM, kita pakai kertas majung. Tapi sekarang perubahan tu kita banyak cabaran lah kepada ICT. Kita kena cari bahan-bahan dari internet macam tu lah. Alhamdulillah lah, sekolah cikgu memang ada menyediakan wifi yang laju lah, mudah untuk kita akses bahan-bahan internet lah. Soalan ketiga, apa pendapat cikgu mengenai pembelajaran masa kini? Adakah lebih memudahkan atau sebaliknya? Kalau ikutkan pembelajaran lebih mudah lah. Kita ambil je bahan-bahan yang menarik, kita tunjukkan pada budak. Mudah dan cepat, lagi one-one yang menarik, budak pun suka.
Kalau macam kalau dululah kita buat dalam kertas majung, tulis, apa ni, payahlah setiap kali nak buat, amatnya pembaziran tu pun ada. Maknanya kita gunakan bahan-bahan tu, lepas dah tak guna, kita pun buang aje lah macam tu kan. Ataupun simpan tahun depan nak guna pun dah tak berapa cantik lah, maknanya nak buat lagi. Tapi kalau sekarang ni kita cuma perlukan apa ni, laptop, TV ke skrin macam tu, budak pun dah suka lah dan mudah. Soalan terakhir pada saya. Okey. Apakah cara yang cikgu praktikkan untuk menangani gangguan luar jangkaan semasa proses pengajaran dan pembelajaran? Luar jangkaan masa. Contoh semasa cikgu mengajar tu ada budak sakit ke, gaduh, macam tu. Kalau macam sakit tu kita akan telefon ibu bapanya lah, suruh ambil. Ataupun memang sekarang kita tak boleh, guru ke sekolah, pihak sekolah tak boleh terus hantar ke klinik ke hospital, tak boleh. Kalau macam kecemasan betul, mungkin kepala berdarah ke, luka kepala darah ke, jatuh ke, yang dah patah ke, memang bolehlah kita guru tugas akan hantar ke hospital. Tapi kalau macam yang luka-luka biasa ke, sakit perut ke apa, kita akan panggil ibu apa yang akan hantar lah. Kalau macam bergaduh tu, biasa kita, kalau sekolah rendah ni tak ada sangat lah. Kalau kira gaduh tu, yang gurau-gurau kadang-kadang dia gaduh dah baik, kita pula yang masih terasa. Macam dia orang tu budak kan, sekejap aja minta maaf dia dah lupa, tapi kita masih ingat lagi perbuatan yang dia lakukan lah. Hanya kalau tu memang ibu bapa lah yang akan berurusan kalau budak sakit. Pihak sekolah dah tak boleh bawa, kecuali kecemasan. Okay dah? Terima kasih cikgu. Saya serahkan kepada rakan saya seterusnya. Okey. Assalamualaikum cikgu, nama saya Yutika binti Ramli. Seterusnya saya akan bertanyakan soalan bahagian D, iaitu berkaitan tentang masalah. Soalan saya, bagaimanakah cikgu mengendalikan murid yang bermasalah dalam pembelajaran? Masalah pembelajaran maknanya tak inilah, belum pandai menguasai lah bisik-bisik. Ya. Kalau macam tu, biasa memang cikgu buat latih tubi je lah. Kalau budak dipaksa-paksa pun budak akan boring lah. Nanti cikgu akan bawa bagi kerja rumah, dan cikgu akan berhubung dengan ibu bapa budak murid yang bermasalah tu, suruh dia sama-sama bantu mengajar di rumah lah. Biasanya ada perubahan. Kalau ibu bapa yang tak sibuk, biasa ibu-ibu di rumah, nak murid yang masalah tu tak lama lah, sebab dia ada bimbingan di sekolah dan juga di rumah. Ibu bapa pun perlu mainkan peranan lah. Tapi kita kena cakap baik-baik lah. Kalau kita cakap anak dia tak pandai tu, nanti marah pula kan. Cakap bila ada masalah belum menguasai ke macam tu, cakap baik-baik, ibu bapa terima. Okey, soalan seterusnya cikgu. Apakah tindakan cikgu kepada ibu bapa yang tidak memberi sokongan terhadap pembelajaran anak-anak mereka? Ada juga ibu bapa yang macam tu, mungkin dia sibuk, dia harapkan anak datang sekolah mesti pandai, tapi kadang-kadang tak ada kesinambungan di rumah. Memang tak boleh. Kalau di sekolah kita 4 jam saja di sekolah, kita ngajar, kita usaha, kita buat macam mana pun, kat rumah tak ada kesinambungan pun memang tak boleh lah. Tu maknanya kalau tu kita ada ibu bapa yang tak terima anaknya, kadang-kadang kita bagi cikgu suruh balik lambat sikit lah dalam mengajar tu macam tu. So, dia seorang lah, kita macam kadang-kadang seorang je yang bermasalah tu tak ramai. Kita suruh dia balik lewat sikit, nanti kita bimbing lah perlahan-lahan, insyaAllah boleh. Sebab kalau ramai-ramai ni kadang-kadang kita tak terlayan sangat kan apa kendak. Kita kena
dia masalah dia ni kalau kita macam kita berdua je dengan dia, cakap terangkan, dia akan faham. Okey, terima kasih cikgu. Saya akan serahkan kepada rakan saya yang seterusnya. Okay, Assalamualaikum cikgu. Cikgu sihat? Alhamdulillah sihat. Saya akan bertanyakan soalan yang berkaitan harapan. Okey, cikgu yang mempunyai pengalaman dari segi pendidikan ni, jadi apakah nasihat cikgu kepada guru pelatih kami? Cikgu memang kerap kalilah dapat menerima pelatih tu. Kadang-kadang ada yang dia pelatih tu dia dah faham. Kalau macam yang tahun akhir tu dia dah faham. Tapi kalau macam yang baru-baru ni memang cikgu kena bimbing lah cara macam mana cara mengajar, cara menegur budak, cara peneguhan pada guru pelatih tu. Kadang-kadang dia macam di depan murid macam gugup, kita beri keyakinan lah pada dia. Kadang-kadang cakap kat rasul, maknanya kalau yang baru buat latihan praktikal yang pertama ke kedua macam tu memang ada masalah sikit lah. Tapi kalau macam yang tahun-tahun akhir tu biasanya dia buat yang baik lah untuk dia punya praktikal lah. Cikgu biasa cikgu akan bimbing lah. Cikgu akan contohnya dia nak mengajar bahasa Melayu, contohnya ni cikgu bimbing lah langkah-langkah yang sesuai untuk murid-murid. Kadang-kadang dia macam sebab tak ada pengalaman lagi kan, berdepanan dengan murid, kadang-kadang dia tak faham macam mana cara budak sekolah rendah ke, budak prasekolah ke, itu memang kena cikgu bimbing lah. Cikgu, kita tahu sebelum murid nak masuk untuk tingkat persekolahan, murid perlu ada kesediaan. Jadi, apakah harapan cikgu kepada kesediaan murid-murid sebelum mereka melangkah ke tingkat persekolahan? Biasanya kalau murid tahun 1 dengan prasekolah ni dia tak berapa jauh sangat, cuma kalau macam tahun 1 tu dia ada nombor macam matematik awal ada nombor yang tambah sedikit tapi kalau macam bahasa Melayu tu cikgu akan mengajar sampai dia membina ayat. Biasa membina ayat, pertumbuhan dia boleh tak bina ayat, buat ayat dulu, buat ayat sudah, lepas tu buat ayat yang lebih kompleks lah. Contohnya bagi gambar, dia boleh tak buat 4 atau 5 baris ayat sampai macam tu lah. Kalau untuk persediaan memang dalam data, kalau prasekolah kebangsaan ni KPM ni ada IPPK tu untuk data budak bersedia tak bersedia untuk ke tahun 1 kita ada data ni. Kena buat yang itulah jurus ke tahun 1 tu kalau matematik cuma tambah tolak nombor tu biasa. Kalau bahasa Melayu dia ada tinggi sikit sampai membina ayat. Bahasa Inggeris sebutkan perkataan tu saja. Yang lain tu biasa je lah, sama je. Okay, cikgu, sebelum ni saya pun ada dengar yang membaca juga penting untuk kesediaan murid sebelum masuk ke betul, memang betul kan? Supaya senang sikit untuk sesi pembelajaran murid pada darjah 1. Betul. Okey, ya cikgu. Soalannya? Okey, apakah nasihat cikgu kepada ibu bapa yang menghantar anak mereka buat kali pertama ke dalam persekolahan? Nasihat cikgu ialah kadang-kadang murid yang nak pergi sekolah tu dia mesti ada
ada niat, ada kesungguhan nak pergi sekolah. Ada yang hari-hari datang penangis, nak pujuk-pujuk, nak tarik-tarik macam tu. Maknanya di rumah kita dah nasihat pada anak lah, patutnya macam cikgu pun dulu kan ada anak kecil. Maknanya sebelum langkah ke persekolahan, tak kira lah ke tadika ke tabika ke prasekolah ke sekolah rendah, murid tu mesti dah kita bagi suruh dia bersedia lah untuk bersekolah. Cabaran-cabaran tu memang banyak. Kalau ibu bapa, biasanya ibu bapa pun macam tu, harap anak pergi sekolah tu tak ada masalah. Tapi kadang-kadang yelah, budak tak pernah berpisah dengan ibu bapa, kadang-kadang dia ada nangis-nangis macam tu lah. Paksa-paksa kita pujuk-pujuk pun barulah okey macam tu. Itulah cikgu kan, walaupun still dah masuk darjah 2, darjah 3 pun masih nangis nak masuk sekolah kan. Ya, betul. Okay, terima kasih cikgu sebab bagi kerjasama. Saya serahkan kepada Muhammad Zahid. Okey. Okey, jadi itulah soalan terakhir bagi wawancara kita pada hari ini. Saya sebagai wakil daripada kumpulan 3 mengucapkan ribuan terima kasih kepada Cikgu Maizat Riza untuk memberikan melapangkan masa untuk sesi wawancara untuk kami menyelesaikan tugasan ni. Jadi sebelum mengakhiri, kita ambil gambar dulu. Okey. Terima kasih. Kalau bantu, okey lah. Itu bagi pendapat je. Okey. Ya ke? Sama. Siapa sini? Okey. Assalamualaikum. Jumpa lagi. Terima kasih. Salam. Semoga berjaya jadi seorang pendidik. Selamat Hari Raya. Selamat Hari Raya. Selamat Raya masa batin juga. Okey, cikgu keluar dulu Okay, Okey, terima kasih. Terima kasih cikgu.